Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar bani dan banat? Muallimah harap semua dalam keadaan sihat insya-Allah. Baik, bertemu kita lagi dalam mata pelajaran sirah tahun 6 bersama dengan Muallimah Adilah. Baik, jom kita teruskan. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar pelajaran yang pertama Sirah Rasulullah SAW, iaitu unit yang ketiga, iaitu Perang Tabuk. Baik, kita dah belajar mengenai Perang Hunain, Perang Taif, dan hari ini insyaAllah kita akan belajar tentang Perang Tabuk. Di akhir pembelajaran kali ini, murid akan dapat mengetahui tentang latar belakang peperangan Tabuk, persiapan semasa peperangan, kejadian semasa menuju ke Tabuk, jaminan daripada Rasulullah SAW, kesan peperangan dan juga pengajaran daripada peperangan. Baik, jom kita menyusuri tentang latar belakang peperangan Tabuk. Seperti yang kamu lihat, Muallimah ada sediakan peta. Kamu boleh lihat pada peta. Baik, Tabuk ialah salah satu wilayah Arab Saudi, mempunyai cuaca benua gurun dan musim panas dia adalah sangat panas, dan musim sejuk mempunyai sejuk yang sederhana. Saji akan turun di Tabuk lebih kurang setiap 3 ataupun 4 tahun. Macam tu. Baik, Tabuk merupakan destinasi padang pasir yang terlalu jauh. Jadi, menyukarkan para musafir untuk lalu di kawasan Tabuk. Baik, kamu boleh lihat pada gambar yang Muallimah sediakan. Ini antara gambaran di mana terletaknya Tabuk. Seperti yang kamu lihat ni. Ini adalah mana terletaknya Tabuk di wilayah Arab Saudi. Ini adalah penerangan secara ringkas mengenai tempat Tabuk. Muallimah akan ceritakan dengan lebih terperinci lagi mengenai latar belakang peperangan Tabuk. Baik, jom kita lihat. Tarikh berlakunya peperangan ini iaitu pada bulan Rejab tahun 9 Hijrah. Tempat berlakunya di Tabuk. Tabuk ketika itu mempunyai cuaca sangat panas terik. Ketua tentera Islam diketuai oleh Rasulullah SAW, manakala tentera musuh diketuai oleh Maharaja Rom, iaitu Hercules. Bilangan tentera yang terlibat, tentera Islam seramai 30,000 orang, termasuk 10,000 tentera berkuda. Tentera musuh tidak diketahui bilangannya. Baik, kita lihat kepada sebab berlakunya peperangan. Yang pertama, pakatan tentera Rom dan Syam yang ingin menghancurkan Islam. Yang kedua, Maharaja Rom ketika itu berasa mereka perlu mengembangkan pengaruhnya sehingga ke negeri-negeri Arab. Yang ketiga, Maharaja Rom berhasrat besar untuk menyerang wilayah-wilayah yang diketuai oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, peperangan ini merupakan peperangan yang terakhir bagi Rasulullah SAW. Seterusnya, kita teruskan kepada persiapan semasa peperangan. Kita lihat pada yang pertama, peperangan ini memerlukan perbelanjaan yang tinggi. Jadi, seluruh hartawan kaum muslimin telah membiayai perbelanjaan peperangan tersebut. Jadi, antara sahabat-sahabat rapat Nabi Muhammad SAW yang telah mendemar ialah Osman bin Affan, telah mendemarkan 10,000 dinar untuk membeli kelengkapan peperangan seperti kos senjata, ubat-ubatan, makanan dan minuman.
Yang kedua iaitu Sayyidina Abu Bakar telah mendermakan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan ada yang menanyakan apa yang telah ditinggalkan oleh Abu Bakar kepada keluarganya. Dan Abu Bakar menjawab, aku tinggalkan Allah dan Rasul untuk mereka. Sayyidina Umar juga mendermakan separuh hartanya untuk peperangan. Baik, kita lihat yang seterusnya. Kaum munafik telah menjadikan cuaca panas terik sebagai alasan untuk tidak menyertai peperangan. Tapi sebenarnya mereka takut akan kekuatan tentera Rom. Baik, seorang ketua kaum munafik Arab iaitu yang bernama Abdullah bin Ubay telah meminta keizinan kepada Rasulullah SAW untuk tidak menyertai peperangan. Baik, sebilangan daripada kaum munafik seperti yang Maklimah ceritakan tadi, mereka gunakan alasan cuaca yang terlalu panas untuk mereka jadikan alasan mereka untuk tidak menyertai peperangan. Okay, pada mulanya Rasulullah SAW telah bersetuju, tetapi perbuatan itu telah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti dalam firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 81, orang yang ditinggalkan, iaitu tidak ikut ke medan perang, berasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad, iaitu menegakkan ajaran Allah dengan harta dan jiwa mereka dalam jalan Allah. Dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah, wahai Muhammad, api neraka lebih panas jika kamu mengetahuinya. Dalam perjalanan menuju ke Tabuk, tentera Islam diuji dengan cuaca panas terik dan kekurangan air. Tentera Islam telah mengadu hal ini kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW telah berdoa kepada Allah agar menurunkan hujan kepada mereka. Allah telah memakbulkan permintaan Rasulullah SAW. Maka dapatlah tentera Islam minum dan juga mandi sepuas-puasnya. Baik, apabila melihat tentera Islam kembali bersemangat, tentera Rom menjadi gentar, lalu mereka telah menarik diri daripada peperangan. Kita lihat kepada jaminan daripada Rasulullah SAW. Baik, Rasulullah SAW telah memberi jaminan keselamatan kepada penduduk di sepadan Syam sekiranya mereka tidak menyebelahi pihak musuh. Penguasa Ilah, ini sebuah kawasan berdekatan Tabuk yang bernama Yuhanna binti Ruqbah, meminta perdamaian dan sanggup untuk membayar jizyah. Apa maksud jizyah? Jizyah ialah cukai yang dikenakan ke atas individu bukan Islam yang berlindung di negara Islam. Baik, tujuan perdamaian dibuat agar pihak musuh tidak menggunakan Syam sebagai pengkalan tentera atau perang. Baik, tempoh Rasulullah dan juga tentera Islam berada di Tabuk. Rasulullah SAW dan tentera Islam berada di Tabuk selama 20 hari. Setelah semuanya selesai, Rasulullah SAW dan tentera Islam kembali ke Madinah. Secara yang Maklimah simpulkan daripada peperangan Tabuk, dalam keseluruhannya tidak ada pertempuran yang berlaku apabila Nabi Muhammad SAW sampai di Tabuk. Jadi peperangan Tabuk ini tidak diteruskanlah. Sebaliknya yang berlaku seperti yang Maklimah ceritakan tadi, para pemimpin tempatan keluar dan minta untuk berdamai.
Yohana bin Ruqbah iaitu ketua ia keluar dahulu untuk membuat perjanjian dan pendamaian dan membayar jizyah. Ini antara Muallimah cerita antara keseluruhannya daripada peperangan Tabuk. Baik, kita lihat kepada kesan peperangan. Yang pertama, keselamatan kaum muslimin lebih terjamin kerana telah berjaya menjalin perdamaian dengan penduduk yang tinggal di sekitar sempadan Syam. Yang kedua, Rasulullah SAW mengambil kesempatan untuk berdakwah kepada pembesar-pembesar di wilayah sempadan. Baik, kita pergi kepada pengajaran daripada peperangan Tabuk. Yang pertama, umat Islam mempunyai semangat juang yang tinggi walaupun menghadapi tentera musuh yang lebih besar dan kuat. Kita lihat kaum munafik. Mereka pada awalnya sebelum peperangan lagi mereka ingin menarik diri daripada peperangan oleh kerana mereka takut akan kekuatan tentera-tentera Rom. Baik, jadi tentera Islam tak berputus asa untuk teruskan perjuangan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sama juga macam kehidupan kita lah. Kita kena kuat. Berjihad di jalan Allah ni bukannya mudah. Ada berbagai cabaran. Antara ujian yang umat Islam hadapi waktu peperangan Tabuk ni ialah cuaca yang sangat panas dan terik. Baik, kita teruskan yang kedua. Rasulullah SAW bersifat lemah lembut dan bertolak ansur sama ada terhadap kawan maupun lawan. Kita lihat tadi Rasulullah SAW di mana tentera Islam telah mengadu kepada Rasulullah kerana bekalan minuman mereka telah habis dan cuaca sangat panas terik. Jadi mereka mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah SAW menerima dan lalu terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya Allah telah memakbulkan doa Rasulullah. Lawan pihak lawan pula, Rasulullah tidak memaksa tentera lawan untuk teruskan peperangan. Jadi Rasulullah, maknanya peperangan Tabuk ini tak berlakunya pentempuran. Dan akhirnya kelebihan terbesar umat Islam di mana para pemimpin daripada sempadan iaitu di Tabuk lah, iaitu para pemimpin tempatan keluar dan meminta perdamaian. Ini antara orang kata kemenangan terbesar umat Islam. Dan kamu kena ingat peperangan Tabuk ini adalah peperangan terakhir Nabi Muhammad SAW. Baik. Alhamdulillah, selesai sudah penerangan Muallimah tentang peperangan Tabuk. Semoga kamu faham apa yang Muallimah ceritakan dan sampaikan dan kamu dapat menyusuri cerita mengenai peperangan Tabuk. Baik. Semoga kamu menjadi seorang pejuang agama Islam, pejuang yang dapat berjihad fisabilillah dan tak berputus asa. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.